Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, menelusuri sabdaan baginda Nabi, mengambil ibrah dan pengajaran daripadanya. Mudah-mudahan setiap daripada kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang setiap hari mempelajari sesuatu dan beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kita dah tiba pada riwayat 3173, yang mana riwayat 3173 menerangkan tentang ayat daripada penghujung suratul Kahfi, iaitu ayat yang menceritakan tentang tembok yang dibina oleh Zulkarnain pada riwayat yang ke-94. Pada riwayat 94, yang mana Zulkarnain berkata dengan rakyatnya yang mengadu pada waktu itu tentang keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Maka suratul Kahfi ayat yang ke-94, maka Zulkarnain telah offer kepada penduduk tersebut, fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka berkata Zulkarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ayat yang ke-94, ketika mana mereka mengadu kepada Zulkarnain, mereka berkata Allahumma salli ala sayyidina untuk membina di antara kami dan Ya'juj Ma'juj adanya pada waktu itu tembok. Dan pada ayat yang ke-97, Zulkarnain menerangkan bahawa tembok yang bakal dibina tidak ada yang boleh menembusinya. Maka pada ayat yang ke-97 daripada suratul Kahfi, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu nakba, maka mereka tidak akan dapat memanjat tembok tersebut kerana ketinggiannya, dan mereka tak akan dapat menebuknya kerana ketebalannya. Maka dibawakan riwayat yang ke-3173. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa ghairu wahidin al-ma'na wahid wal lafzu li Muhammad bin Bashar qalu hadatsana Atiyah sini Kak Abi, sini ya, sini tak apa. قالوا واللفظ لمحمد بن بشار قالوا حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan tentang as-sad. As-sad maksudnya adalah tembok yang telah dibina. Berkenaan tentang tembok yang telah dibina. Amin amin. Berkenaan tentang tembok yang telah dibina. Safi. Maka tembok yang telah dibina tersebut di antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahfirunahu, maka Ya'juj dan Ma'juj mengorek tembok tersebut kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj cuba korek. Hatta idza kadu yakhrikuna, sehingga ketika mana mereka hampir nak menembusinya, mereka korek dan sampailah pada penghujung hari dah hampir-hampir nak menembusi tembok tersebut. Qala allazi alaihim, maka berkatalah pada waktu itu pemimpin mereka, ketua mereka pun cakap. Apa ketua mereka cakap? Ketua mereka berkata,
jomlah kita balik, irji'u, jom kita pulang, fatastakhriqunahu ghada, pasti kamu boleh menembusinya esok. Jom kita balik, dah petang dah ni, nanti esok kita akan menembusinya. Namun apa yang berlaku? Fayu'idahu Allahu, maka Allah mengembalikan tembok tersebut ka'amsali makan, seumpama seperti keadaannya semula. Bila hari kedua mereka datang, tembok tersebut kembali seperti biasa. Mereka korek lagi. Bila hari berikutnya mereka datang, tembok tersebut kembali kepada semula. Maka sabda Nabi SAW, hatta idza balagha muddatahum, sehinggalah apabila sampai masanya, wa aradallahu an yab'athahum, dan Allah ingin untuk mengeluarkan mereka kepada manusia, qala allazi alaihim, maka berkatalah ketua Ya'juj dan Ma'juj ini, irji'u, jom kita balik rumah. Namun bila dia berkata begitu, fatastakhriqunahu ghadan insya-Allah, dia cakap insya-Allah. Okey, boleh? Tak nak dengar kisah Ya'juj Ma'juj? Nak apa? Nak tengok kartun? Abi tengah buat kelas ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil ni. Ambil ni. Dukung dia. Maka ketua kepada Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu dia kata dengan Ya'juj Ma'juj, jom kita balik, dah petang. So mereka dah gali namun masih belum menembusi. Tapi bila waktu yang Allah nakkan mereka keluar, maka ketuanya pada waktu itu menyebut insya-Allah. Fatastakhriqunahu, kamu pasti akan menembusi tembok ini esok insya-Allah dengan izin Allah. Wastasna, dan ketuanya pada waktu itu menyebut insya-Allah. Qal, maka bersabda Nabi SAW, fayarji'un, maka mereka pun pulang, fayajidunahu, namun pada keesokan harinya mereka mendapati kahayatihi, tembok tersebut pada keadaan hina tarakuh, sewaktu mereka tinggalkan. Fayakhriqunah, maka mereka pun menembusi tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain. Wayakhrujun, dan mereka akan keluar menyerang alan nasi, manusia. Fayastaqunal miyah, mereka akan minum ke semua air yang ada. Wayafirrun nasu minhum, manusia akan lari daripada mereka. Tak ada siapa boleh lawan Ya'juj Ma'juj. Hatta Nabi Isa pun Allah perintahkan untuk membawa pengikutnya pada waktu itu untuk berlindung di bukit. Tak ada siapa boleh lawan Ya'juj Ma'juj kerana jumlah mereka yang tersangat-sangat ramai. Fayarmun, dan ketika mana mereka dah selesaikan seluruh manusia yang ada di muka bumi, fayarmun, maka mereka akan memanah dengan anak panah mereka ke langit. Fatarji'un, maka kembalilah anak panah tersebut muhaddabatan, berlumuran dengan darah. Fayaqulun, maka mereka mendakwa, qaharna man fil ardi, kita telah mengalahkan semua makhluk yang di bumi, wa alauna man fis sama', dan kita telah menguasai makhluk yang berada di langit. Qaswatan, dan mereka cakap pada waktu itu dengan penuh kasar, wa uluwan, dan sombong. Qaswatan wa uluwan, kata para ulama, ay yaquluna hadzal qawla qaswatan wa uluwah. Dia bukan berkaitan dengan sifat, ianya berkaitan dengan cara mereka bercakap. Maka mereka cakap dengan sombong, kita dah kalahkan semua yang ada di bumi dan kita telah menguasai yang ada di langit. Maka bila tiba waktunya, Allah, maka bila tiba waktunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah menghantar ke atas mereka naghafa. Naghafa bermaksud ad-dud, sejenis ulat, yang pada waktu itu ulat tersebut akan berada pada tengkuk mereka. Fayahlikun, maka mereka akan mati disebabkan penyakit tersebut. Sabda Nabi, fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang memegang nyawa Muhammad pada genggamannya, inna dawabbal ard, sesungguhnya binatang-binatang yang berada di bumi,
tasman, wa tabtar, wa tashkar, semuanya memberi makna sama. Tasman, wa tabtar, wa tashkar, semuanya memberi makna sama, iaitu binatang-binatang yang berada di muka bumi pada waktu itu akan menjadi gemuk, menjadi berisi. Syakra, sangat gemuk dan berisi. Min luhumihim, kerana memakan daging Ya'juj dan Ma'juj, kerana jumlah mereka banyak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bila mereka mati, maka tidak ada kadar satu jengkal pun daripada tanah kecuali ada Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka yang sangat banyak. Maka ini adalah sebenarnya ayat yang dibawa, hadis yang dibawa untuk menerangkan ayat 94 hingga ayat 97 berkenaan tentang tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Riwayat 3174. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa ghairu wahidin qalu hadatsana Muhammad bin Bakr al-Bursani an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an ibn Mina an Abi Sa'id bin Abi Fadalah al-Ansari wa kana min as-sahabah. Kata Imam Tirmizi, hadis daripada Abu Sa'id ibn Fadalah, ibnu Abi Fadalah. Walaupun dia jarang dikenali, maka kata Imam Tirmizi, wa kana min as-sahabah, beliau daripada kalangan sahabat. Qal, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza jama'allah," apabila Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan manusia pada hari kiamat, liyaumin, pada hari la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, iaitu hari kiamat. Nada munadin, akan menyerulah satu seruan malaikat. Malaikat akan menyeru. Apakah seruan tersebut? Maka sebenarnya hadis ini untuk menerangkan ayat terakhir surah Al-Kahfi, iaitu ayat yang ke-110. Maka pada waktu itu malaikat akan menyeru, "Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah." Barang siapa ada menyekutukan Allah pada sesuatu amalan, ahadan, dengan sesiapa pun, falyatlub, maka hendaklah dia meminta thawabahu, pahala ganjaran amalan tersebut, min indi ghairillah, daripada selain daripada Allah. Kalaulah dia buat amalan bukan kerana Allah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, pergilah minta pahala dan ganjaran amalan tersebut daripada orang tersebut. Fa innallaha aghna syuraka, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan anisyirki, daripada penyekutuan. Allah tak perlu pada waktu itu untuk menerima sebarang sekutu. Maka ini adalah, hadis ini adalah sebagai penerangan bagi ayat 110, ayat 110 daripada suratul Kahfi, yang mana firman Allah, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai." Diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahawa sesungguhnya Tuhanmu hanyalah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang meyakini pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka buatlah amalan yang baik. Wala yusyrik, dan jangan menyekutukan beribadah dengan Allah dengan sesiapa pun. Jangan sekutukan ibadah kepada Allah dengan sesiapa pun. Allahumma salli ala sayyidina, riwayat 3175. Maka ini kembali kepada ayat yang ke-82 berkenaan tentang ada harta simpanan di bawah dinding yang hampir runtuh, yang dibina semula oleh Khidir alaihi salatu wassalam. Riwayat 3175. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ja'far bin Muhammad ibn Fudail al-Jazari wa ghairu wahidin qalu حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم أن يزيد بن يوسف الصنعاني أن مكول أن أم الدرداء أن أبي الدرداء أن النبي daripada Nabi SAW berkenaan firman Allah, wa kana tahtahu, dan di bawah dinding tersebut, kanzun, terdapatnya harta simpanan, lahuma, untuk kedua anak yatim tersebut. Maka bersabda Nabi SAW, harta tersebut berupa zahabun wa fiddah, emas dan perak. Wabi ilaihi qala hasan Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Safwan bin Salih qala hadatsana Walid bin Muslim an Yazid bin Yusuf as-San'ani an Yazid bin Yazid bin Jabir an Maqul bihadzal isnad nahwah. Surah Maryam 3176. Baca riwayat dia. Kucing tadi mana? Dah pergi dah. Okey, terus.
daripada Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'athani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku ke Najran. Maka kita dah mula masuk surah Maryam, dan hadis ini berkenaan tentang ayat yang ke-28 daripada surah Maryam. Maka Nabi telah mengutuskanku ke Najran. Najran adalah satu tempat yang berhampiran dengan Yaman. Satu kota yang besar, satu kota yang kebanyakan penghuninya adalah Nasrani pada zaman Nabi SAW. Faqalu, maka penduduk Najran bertanya kepadaku, alastum takra'un, bukankah kamu membaca ayat yang ke-28 daripada surah Maryam yang berbunyi, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan kepada Harun. Maka orang-orang Najran bertanya, wa qad kana baina Isa wa Musa makan. Macam mana Al-Quran boleh memanggil Maryam yang merupakan ibu Nabi Isa dengan panggilan wahai saudara perempuan Harun, wa qad kana baina Isa, padahal di antara Nabi Isa dan Musa makan adalah tempoh yang sangat jauh. Macam mana? Macam mana Maryam boleh jadi saudara perempuan Harun? Harun hidup pada zaman Nabi Musa, sementara Maryam adalah Nabi Isa. Mereka sangka begitu. Maka pada waktu itu, kata Mughirah, falam adri ma ujibuhum, aku tak tahu nak jawab apa. Faraja'tu ila Nabi, maka apabila aku pulang kepada Nabi, fa akhbartu, aku ceritakan kepada Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, ala akhbartahum, mengapa tidak kamu khabarkan kepada mereka, annahum kanun, bahawa orang-orang Nasrani, Bani Israel adalah mereka, yusammun, kerap menamakan anak-anak mereka, bi'anbiya'ihim, dengan nama nabi-nabi dan orang-orang salih sebelum mereka. Maka sebenarnya Nabi nak sebut bahawa ya ukhta Harun, panggilan kepada Maryam dalam ayat 28 surah Maryam, bukanlah merujuk kepada Nabi Harun, tetapi merujuk kepada orang lain yang pada waktu bernama Harun pada zaman Maryam. Bukanlah pada waktu itu merujuk kepada Nabi Harun dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Ibnu Idris 3177. Terus ini berkenaan tentang ayat 39 tentang hari penyesalan. Terus daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah membaca ayat wa anzirhum yaumal hasrah, ayat yang ke-39, yang mana Allah berfirman, dan berilah amaran kepada manusia tentang hari yang penuh dengan penyesalan. Maka apakah maksud manusia akan menyesal pada hari tersebut? Maka ianya berkenaan tentang kematian akan disembelih di hadapan penghuni neraka dan syurga. Maka mereka menangis penyesalan sebab mereka tahu mereka tak akan mati lagi akibat daripada siksaan api neraka. Maka ketika mana Nabi membaca wa anzirhum yaumal hasrah, yang mana terjemahannya berilah amaran kepada mereka tentang hari penyesalan. Qal, sabda Nabi, yu'ta bil mauti, akan dibawakan kematian. Kematian pada waktu itu akan dibawa, bukan malaikat maut, kematian. Kematian akan dibentukkan. Kematian pada waktu itu akan diberi tubuh, dan pada waktu itu ianya kelihatan ka'annahu kabsyun amlah, seperti kambing biri-biri yang berwarna putih kehitaman. Amlah maksudnya putih yang bercampur dengan kehitaman. Hatta yuqaf, lalu didirikan kematian tersebut pada dinding yang memisahkan antara syurga dan neraka. Fayuqal, maka diseru, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga. Fayashra'ibun, maka penghuni syurga akan mendongakkan kepala melihat. Wa yuqal, dan dikatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibun, maka penghuni neraka akan mendongakkan kepala melihat. Fayuqal, maka ditanya, hal ta'rifuna hadha, adakah kamu semua tahu apakah binatang ini? Mereka pun menjawab, ya, inilah kematian yang telah diberikan bentuk. Fayudja', maka dibaringkan kematian. Fayuzbah, lalu disembelih sebagai simbolik menunjukkan tidak ada lagi kematian. Yang dalam neraka selama-lamanya, yang dalam syurga selama-lamanya. Sabda Nabi, falaulah, kalaulah sekiranya
Allah tentukan masih ada lagi kematian, masih ada lagi hidup dan mati untuk penghuni syurga, lamatu faraha, nescaya penghuni syurga akan mati kerana terlalu gembira. Sebab dah tak ada kematian, mereka boleh kekal dalam syurga selama-lamanya. Sabda Nabi, walaula annallaha qada li ahli an-naril hayata fiha wal baqa, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk penghuni neraka adanya kehidupan dan kematian, nescaya pada waktu itu mereka akan mati kerana terlalu sedih. Taraha, kerana terlalu sedih. 3178. Terus, maka Qatadah telah menyebut tentang ayat 57 surah Maryam yang mana berkenaan tentang Nabi Isa, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, yang mana kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Maka apakah tafsiran untuk tempat yang tinggi? Qala hadatsana Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah menyebut lamma urja, minta maaf, bukan Nabi Isa, Nabi Idris. Sabda Nabi, tak kala aku dimi'rajkan, aku melihat Nabi Idris berada pada langit yang keempat. Maka maksud daripada makanan aliyah adalah as-sama'ur rabi'ah. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id daripada Nabi, dan sungguh telah meriwayatkan Sa'id bin Abi Arubah, Hammam, dan lebih daripada seorang daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, dan ada penambahan perawi daripada Malik bin Sa'sa'ah daripada Nabi. Hadisul Mi'raj, hadis berkenaan tentang Mi'raj, bitulihi, dengan panjang lebar, wa hadza indi, dan di sisiku ini adalah ringkasan daripada periwayatan tersebut. 3179. Terus, daripada Abdullah bin Abbas, hadis ini menceritakan tentang penerangan surah Maryam ayat yang ke-64, yang mana ringkasannya adalah Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril tak boleh datang lebih kerap? Maka turunnya ayat ini memberi jawapan. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda kepada Jibril, ma yamna'uka, apakah yang menghalang kamu daripada untuk menziarahi kami? Aksar, lebih kerap, lebih banyak, mimma, daripada kebiasaan kamu menziarahi kami. Maka turunlah ayat ini yang mana Allah memerintahkan pada waktu itu malaikat untuk berkata, wama natanazzal, dan tidaklah kami boleh turun daripada semasa ke semasa, illa kecuali bi amri, dengan perintah, rabbika, Tuhanmu wahai Muhammad, lahu, hanya milik Allah, ma baina aidina, kerajaan yang ada, kekuasaan dan kerajaan yang berada di hadapan kita, wama khalfana, dan yang berada di belakang kita, maksudnya semuanya adalah milik Allah semata-mata. 3180. Terus, maka Suddi berkata, aku telah bertanya kepada Murrah Al-Hamdani berkenaan tentang firman Allah surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun daripada kamu kecuali pasti akan melewati neraka, akan sampai ke neraka. Maka apa maksud dia? Bukankah penghuni syurga tak perlu masuk ke neraka? Maka fahaddathani, maka Murrah Al-Hamdani menceritakan kepadaku bahawa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada mereka, qala Rasulullah, bahawa Nabi SAW bersabda, yaridun nasun nar, setiap manusia akan sampai ke neraka, semua manusia akan melewati neraka. Thumma yasdurun, kemudian mereka akan keluar daripada neraka, bi'a'malihim, disebabkan amalan-amalan baik mereka. Fa'awwalahum, maka orang yang mula-mula melewati neraka, kelajuannya adalah seperti kelajuan kilat. Kalam, lam maksudnya kelajuan, seperti kelajuan kilat. Thumma karrih, ada yang melewati neraka seperti kelajuan angin. Thumma ka hudril faras, hudr maksudnya larian. Kemudian ada yang melewati neraka seperti larian kuda. Ada yang melewati neraka seperti penunggang unta. Rahal maksudnya unta. Summa kasyaddir rajul. Kemudian ada yang melewati neraka seperti larian seorang lelaki. Dan kemudian ada juga yang melewati neraka seperti
perjalanan berjalan kaki manusia. Namun setiap orang akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu kecuali akan melewati neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, itulah maksudnya. 3181 terus, riwayat yang lebih kurang sama. Terus daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika mana membaca firman Allah ayat yang sama, surah Maryam ayat 71, dan tidak seorang pun daripada kamu illa wariduha, kecuali akan sampai ke neraka, akan melewati neraka. Berkata Abdullah bin Mas'ud, yaridunaha, sekadar melewati, thumma yasturun, kemudian akan keluar, bi'amalihim, dengan sebab amalan-amalan. 3182 terus. Maka berkata Abdul Rahman, adapun riwayat yang beliau terima pada waktu itu ada sedikit sebanyak perbezaan. Aku berkata kepada Syu'bah, sesungguhnya Israel telah meriwayatkan hadis kepadaku daripada Suddi, daripada Murrah, daripada Abdullah, daripada Nabi SAW. Kata Syu'bah, begitu juga yang aku dengar riwayat tersebut secara marfu', bukannya mauquf sampai Abdullah bin Mas'ud. Walakinni, namun aku kadang-kala meninggalkannya amdan, dengan sengaja. Ya, hadis ni memang marfu'. Kata Syu'bah, cuma kadang-kala dalam penceritaan aku meninggalkan anin Nabi, daripada Nabi SAW dengan sengaja. Terus 3183. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hadis ini berkenaan tentang maksud ayat surah Maryam ayat 96. Maka di situ menyebut Allah akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati manusia kepada orang yang Allah suka. Maka apakah maksud dia? Sabda Nabi, idza ahabballahu abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Jibril pada waktu itu akan menyeru kepada penghuni langit. Inni qad nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Maka Allah akan panggil Jibril. Apa firman Allah kepada Jibril? Inni qad ahbabtu fulana, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan. Fa'ahibbah, maka kamu pun kena turut mencintainya. Fayunadi fis sama', maka Jibril akan menyeru pada penduduk langit. Summa tunzil lahul muhabbah, kemudian akan turun bagi orang tersebut kasih sayang pada penduduk bumi. Orang yang Allah cinta, penduduk langit dan bumi pun akan mencintainya. Fadzalika, sabda Nabi, itulah maksud firman Allah pada ayat yang ke-96. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amalan yang baik, sayaj'al, maka Allah sayaj'al, maka pasti akan menanamkan di dalam hati-hati manusia, lahum, bagi orang yang beriman dan beramal baik tadi, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih Penyayang, wudda, akan perasaan kasih sayang. Allah akan tanamkan perasaan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman dan beramal di dalam hati-hati manusia. Wa idza abghada, dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah akan menyeru kepada Jibril, inni qad abghadtu fulan, sesungguhnya aku benci fulan bin fulan. Fayunadi, maka Jibril akan isytiharkan pada penduduk langit, kemudian akan diturunkan bagi orang tersebut kebencian pada penduduk bumi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rawa Abdul Rahman, dan sungguh telah meriwayatkan Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar daripada ayahnya, daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi, riwayat yang lebih kurang sama. 3184. Teruskan. Maka ini adalah berkenaan tentang riwayat ayat 77 surah Maryam, yang mana berkenaan tentang As bin Wa'il yang pada waktu itu sombong. Dia kata, kalaulah aku dibangkitkan semula, Allah akan bagi kekayaan dan keluarga yang besar sebagaimana Allah bagi aku sekarang di dunia. Dia sombong.
Maka Allah tempelak dia pada ayat yang ke-77 daripada surah Maryam. Maka Khabbab bin Al-Arat berkata, aku telah mendatangi As bin Wa'il As-Sahmi yang merupakan antara musuh Islam yang terkenal. Ataqadahu, dan aku menuntut untuk dia menunaikan haqqan li, hak milikku, indahu, yang ada padanya. Dia ada berhutang dengan dengan Khabbab bin Al-Arat tapi tak nak bayar. Faqala, maka berkata As bin Wa'il, la u'tika, aku tak akan bagi apa yang kamu minta, aku tak akan bayar hutang kamu sehingga kamu kufur terlebih dahulu dengan Muhammad. Fakultu, maka Khabbab bin Al-Arat berkata, la, tak mungkin, aku tak akan kufur dengan Muhammad walaupun aku hatta tamuta, sehinggalah kamu mati sekalipun dan kemudian kamu akan dibangkitkan semula. Maka terkejut As bin Wa'il sebab dia tak percaya tentang kebangkitan semula. Maka dia berkata, wa inni lamayyit summa mab'us, adakah apabila aku mati aku akan dibangkitkan semula? Khabbab bin Al-Arat berkata, na'am, bahkan. Maka berkata As bin Wa'il, innali huna kamala, kalaulah begitu maka di hari kebangkitan kelak aku akan ada harta dan juga keluarga. Fa'aqdiyaka, maka biarlah aku bayar hutang kau dekat sana sahaja ketika mana hari kebangkitan. Maka turunlah ayat daripada Allah pada waktu itu menempelak kesombongannya. Firman Allah, afara'aita, maka tidakkah engkau berasa hairan, memikirkan, allazi kafara, orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat kami, waqal, namun masih berkata, la utayanna, dan sesungguhnya aku akan diberikan mala, harta, wa walada, dan keluarga pada hari akhirat kelak. Wa bi ilai qala sana Hannad dan qala hadatsana Abu Muawiyah al-Amash wa hadza hadisun hasanun sahihun. Kita mula masuk hadis-hadis berkenaan tentang surah Taha. Baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma qafala ay raja'a, bila Nabi SAW pulang daripada peperangan Khaybar, lihat kepada Sinhara, baris yang kedua, yang mana peristiwa Khaybar berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah, dan Nabi mengepung Khaybar untuk tempoh yang lama. Cuma di sini para ulama berbeza pendapat berapa lama Nabi kepung. Sebahagian para ulama menyebut lebih daripada 10 hari, sebahagian para ulama menyebut lebih daripada itu. Maka ketika mana Nabi pulang daripada Khaybar, Asra, Nabi telah melakukan perjalanan lailatan pada waktu malam, hatta sehinggalah adrakahu, telah menguasai baginda Al-Kara, lihat kepada Sinhara pada baris yang ketiga. Al-Kara bermaksud An-Nu'as, rasa mengantuk. Rasa mengantuk menguasai Nabi. Anaha, maka Nabi telah mendudukkan unta baginda. Fa'arrasa, lalu Nabi beristirahat pada penghujung malam. Ar-rasa maksudnya istirahat akhirul lail. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Bilal, ikhla' lana, berjagalah untuk kami malam ini, jangan tidur, kejut kami untuk subuh. Fasalla Bilal, maka Bilal pun solat. Kemudian beliau bersandar sebentar kepada untanya, mustaqbilal fajar, menunggu fajar. Faghalabathu ainahu, maka menguasai kedua matanya, akan mengantuk. Fanama, lalu dia pun tidur. Dia pun tertidur, dia pun mengantuk. Falam yastaiqidh ahadun minhum, tak ada seorang pun yang tersedar daripada mereka. Wa kana awwaluhum, dan orang yang mula-mula bangun tersedar adalah baginda Nabi. Maka Nabi bersabda, ai Bilal, wahai Bilal. Faqala Bilal, maka Bilal pun pada waktu itu bangun seraya berkata, bi abi anta ya Rasulullah, aku sanggup menebus ayahku untukmu wahai Rasulullah. Akhadha bi nafsi, mengantuk telah menguasai diriku, seperti mana mengantuk telah menguasai dirimu wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, iqtadu, gerakkanlah unta-unta kamu, tuntun, tarik unta-unta kamu. Kemudian para sahabat pun berjalan. Summa anaha, kemudian Nabi mendudukkan unta Nabi buat kali kedua. Fatawadda'a, lalu berwuduk. Fa'aqama as-salah, maka ditunaikan salat. Summa salla, fa'aqama as-salah, maka dilaungkan azan dan iqamah untuk solah. Summa salla, kemudian Nabi SAW menunaikan solat. Mithla salatihi, sama seperti solat baginda.
fil waqti, seolah-olah masih berada dalam waktu, fi tamakusin, dengan tenang. Maksudnya tak adalah Nabi nak solat tergopoh-gapah laju-laju kerana dah habis waktu. Tak. Nabi solat sama, kata perawi, dengan begitu tenang. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa aqimis salata li zikri, dan tunaikanlah kamu akan solat li zikri, untuk mengingatiku. Maka ini adalah ayat yang ke-14 daripada surah Taha. Terus hadza hadisun InsyaAllah kita sambung nanti 8.50 insyaAllah. Terima kasih semua, kita jumpa lagi insyaAllah.